Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okey, jadi hari ini kita akan masuk subtopik 9.5 daripada bab 9 iaitu penyatinjaan. Jadi penyatinjaan ni dalam subtopik ni awak akan belajar apakah fungsi utama fungsi apakah dua perkara yang akan berlaku sepanjang perjalanan di dalam usul besar dan bagaimana ia berlaku lah. Kemudian hari ini juga kita akan masuk subtopik 9.6 iaitu gizi seimbang. Okay, dalam gizi seimbang ni sebenarnya kita ada banyak sangat taklah banyak sangat, kita ada tiga eksperimen yang perlu dilakukan lah. Dan eksperimen ni tak boleh buat kat rumah sebab kita tak ada dia punya kelengkapan. Eksperimen untuk mengkaji berapakah kalori, berapakah nilai tenaga dalam sampel makanan. Sebenarnya boleh buat kat rumah tapi disebabkan kita tak ada termometer makmal jadi agak sukar lah sebab kita nak kena sukat suhu lah. Kemudian kita juga ada satu eksperimen yang glamour iaitu berkenaan dengan menentukan kandungan vitamin C. Eksperimen ni agak catchy tau sebab setengah kumpulan dia tak akan dapat sama seperti kumpulan lain. Dia adalah bergantung sepenuhnya kepada penyediaan bahan tu dan sumber bahan tu diambil kat mana. Ya Allah Akbar. Udah. Okey, kemudian menentukan kandungan vitamin C ni adalah salah satu soalan yang agak glamour lah dalam SPM. Walaupun dia agak glamour, tapi soalan SPM ni sekarang dia dah olah macam-macam lah. Dia cuba cairkan 2 atau 3 eksperimen hanya untuk bab vitamin C ni saja. Jadi kita akan cuba buat nantilah di sekolah. Kemudian kita juga ada satu lagi eksperimen yang menggunakan satu bahan khusus iaitu DCPIP. Yang ni pun tak boleh buat kat rumah sebab kita tak ada bahan tu lah. Tapi cikgu tak dapat lagi contoh-contoh eksperimen yang mengolah kandungan DCPIP ni kepada bahan yang dia dapat di rumah. Okey, kita mulakan dengan kemudian kita juga akan belajar gizi seimbang sudah, dan kalau sempat kita akan masuk subtopik 9.7 iaitu isu kesihatan berkaitan sistem pencernaan dan tabiat pemakanan. Okey, soalan tabiat pemakanan dalam SPM glamour sebab dia adalah open ended questions. Maksudnya soalan yang tak ada skema yang begitu rigid. Maksudnya awak calon boleh bebas mengemukakan idea asalkan ianya tidak bercanggah ataupun tidak larilah daripada konsep ataupun biologi punya idea lah. Udah. Diamlah. Okey, kita mula 9.5 penyatinjaan. Jadi penyatinjaan ni berlaku selepas makanan tidak tercerna melalui usus besar. Jadi terlebih dahulu awak kena tahulah apakah fungsi usus besar lah. Jadi usus besar yang ni yang kat luar ni, okey. Dia usus besar, dalam dia ada populasi bakteria. Maksudnya di sepanjang usus besar ni kita ada banyak jenis lah. Dia ada satu populasi bakteria dan populasi ni sangat besar. Dan terdapat lebih 1,000 spesies bakteria yang berbeza dalam usus besar ni. Dan antara bakteria ni ada yang berfaedah dan ada yang kurang berfaedah. Dan timbang tara antara kedua bakteria ni adalah seimbang dan dia memberi kebaikan lah. Okey. Jadi selepas penyerapan nutrien di ileum selesai,
Okey, yang kita dah belajar seminggu sebelum yang kita dah belajar sebelum cuti sekolah, iaitu glukosa, asid amino, asid lemak dan gliserol, semuanya telah diserap, dah masuk ke hati, telah diasimilasikan. Kemudian akan ada saki-saki baki makanan ataupun nutrien yang tak tercerna. Okey, contohnya adalah serat. Serat ni kita dapat daripada sayur, daripada buah. Okey, serat daripada buah. Aduh, korang macam mana ni? Suami aku tak ada belayar. So, the struggles are here and real. Okey, sambung. Kemudian selain daripada serat, ada juga sel-sel yang mati. Okey, sel-sel yang mati ni termasuklah sel darah merah yang mati Okey, dan sel epitelium. Okey, ingat, epitelium ni dia melapisi bahagian dalam dan luar satu organ ataupun satu saluran. Jadi kan sentiasa akan ada sel-sel epitelium yang tertanggal daripada permukaan dia. Jadi diorang semua ni sel makanan yang tak tercerna, sel yang mati, sel epitelium, serat bersama-sama dengan air, diorang akan masuk ke dalam usus besar dan bergerak dengan perlahan melalui tindakan peristalsis. Ingat lagi peristalsis adalah satu tindakan yang tak boleh dikawal. Once bila makanan tak tercerna tu bersama dengan yang lain ni masuk saja ke permulaan usus besar, dia tak boleh patah balik. Dia akan terus sampai ke ujung. Okey. Jadi macam mana dia berlaku adalah kerana tindakan peristalsis yang tak boleh dikawal. Okey. Jadi serat. Okay, serat terdiri pada selulosa di sel tumbuhan. Yang contoh dia sayur dengan buah lah. Okay, jadi usus besar ada dua fungsi utama. Pertama adalah penyerapan air dan vitamin dan kedua adalah pembentukan tinja ataupun najis lah. Okey. Jadi hari ini cikgu perkenalkan dulu struktur usus besar. Ini adalah sikum, ini adalah appendix. Ya, orang kata apa, tak boleh makan cili lah apalah. Sebenarnya tak ada kaitan So, adakah orang yang telah dah buang appendix ni cacat? Tidak juga. Tak ada masalah pun Okey. Kemudian permulaan ni sikum, kolon sepanjang-panjang ni, rectum dan akhirnya adalah dubur. Okey, jadi makanan tidak tercerna akhirnya yang menjadi tinja ni akan dikeluarkan daripada saluran makanan, saluran pencernaan. Okey. Now, penyerapan air dan vitamin. Sepanjang perjalanan makanan tak tercerna bersama-sama dengan sel epitelium, serat dan sel-sel mati ni, okey. Semasa tu air dan garam mineral akan diserap sepanjang ni lah. Dan hasil selain air dan garam mineral, dia juga menyerap hasil sampingan metabolisme sesetengah bakteria. Okey, misalnya vitamin B, K dan asid folik. Jadi kan tadi ada bakteria baik kan? Jadi kadang-kadang ada sebahagian daripada bakteria ni bila dia buat tindak balas udara, okey, dia akan menghasilkan vitamin-vitamin lah, contohnya vitamin B, K dan asid folik. Kemudian selain daripada tu, okey, selain daripada air, garam mineral dan hasil sampingan yang simple ni, okey, setelah diserap, sisa yang tinggal akan menjadi separa pepejal lah, kita panggil sebagai tinja ataupun najis. Okay, tinja mengandungi sel-sel mati daripada lapisan dalam usus. Okay, bahan buangan seperti pigmen empedu, pigmen empedu yang kali hijau tu, bakteria dan bahan toksik. Okay, dinding usus besar merembeskan mukus untuk melicinkan pergerakan tinja sehingga ke dubur. Okey, nampak kataan mukus. Mukus ni korang letaklah kat mana pun fungsi dia sama je. Melicinkan, melancarkan, memerangkap. Fungsi dia sama je lah. Kalau dia di hidung, dia akan memerangkap habuk sebab dalam dia adalah cecair. Bila dia di sepanjang trakea, sama juga memerangkap habuk semua tu. Dan melancarkan juga pergerakan. Kemudian bila dia berada di kolon, di usus besar, dia akan melicinkan pergerakan tinja. Sebab muka ni macam hingus tu lah. Macam hingus tu. Jadi tinja mengambil masa selama 12 hingga 24 jam untuk bergerak sebelum memasuki rektum. Jadi katakan awak makan pukul 4 pagi,
sahur 4 pagi sahur, pukul 8 pagi atau 9 pagi selesai pencernaan, akan diserap masuk ileum apa semua. Katalah ambil masa dalam 3 atau 4 jam. Selepas tu barulah sisa-sisa makanan tak tercerna semua ni akan masuk dalam usus besar dan 12 hingga 24 jam pula akan masuk ke rectum. Perjalanan tu adalah lamalah. Kenapa? Sebab dia perlahan. Kenapa perlahan? Sebab kita nak serap balik air dan garam mineral bersama-sama dengan hasil sampingan yang simple tu. Faham Kemudian tinja akan terus dikumpulkan dalam rektum sehingga tekanan dalam rektum meningkat dan menyebabkan keinginan untuk menyingkirkan tinja dari badan. Okey, menyebabkan keinginan ni di sekeliling rektum dubur ni ada saraf Jadi bila banyak najis tu dia akan menekan saraf-saraf yang berada sekeliling ni lah, dan dia akan memberi rangsangan kepada otak mengatakan kita sakit perut, kita nak pergi buang air besar. Ya. Kemudian otak-otak rektum akan mengecut dan untuk mengeluarkan tinja dari tubuh. Proses ini disebut penyatinjaan. Ataupun bahasa kasar dia berak lah. Ataupun buang air besar. Okey. Boleh Jadi ada dua fungsi utama usus besar. Serap air dan memperuntukkan tinja. Okey. Kemudian ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya tak? Jadi untuk orang yang sembelit kan. Untuk orang yang sembelit, dia adalah kerana punca utama adalah kerana dia kekurangan serat, bukan sebab dia tak minum air tau. Untuk sesetengah orang bila dia sembelit, kita bagi dia air akhirnya najis dia akan jadi semakin keras. Sebab apa? Sebab air akan diserap di usus besar. Air akan diserap di usus besar. Jadi kan air menyebabkan najis dia menjadi semakin keras. Patutnya apa yang kita lakukan adalah galakkan dia makan makanan yang tinggi serat lah. Ataupun kalau pada keadaan yang sangat kritikal lah, memang kita terpaksa bagi dia ubat. Dan ubat tu akan bagi rangsangan kepada dia punya saraf dan akhirnya dia akan rasa nak buang air besar dan najis tu terpaksa dikeluarkan juga. Kalau tahi tu terlalu keras najis tu terlalu keras, dia akan mencederakan lapisan dalam kita punya usus besar. Itu yang jadi kes-kes buasir, berak, najis berdarah sebab telah dicederakan oleh tinja yang keras di sepanjang perjalanan dia di dalam usus besar tu. Okay, jadi ubat ni boleh jadi secara tradisional ataupun secara moden lah. Jadi untuk secara moden boleh ambil di farmasi ataupun atas nasihat doktor. Untuk secara tradisional ni macam-macam lah cara orang buat makan tu lah, makan ni lah. Cikgu, nasihat cikgu kalau nak selamat dapatkan nasihat yang betul lah daripada sumber yang betul. Okey. Macam mana pula dengan orang yang cirit birit? Okey, jadi itu adalah awak punya tugas. Okey, cikgu beri tugas yang pertama iaitu macam mana cirit birit boleh berlaku pula. Macam mana kita nak kaitkan dengan proses usus besar yang menyerap air tu. Okey. Jadi korang cari maklumat, nanti kelas seterusnya kita bincang. Okey, jadi kalau tak ada soalan, kita pergi ke subtopik yang seterusnya. Kejap, korang ada soalan ke ni? Ashwin minta keluar internet tak kuat. Okey dah. Ada soalan tak nak tanya? Tak ada? Okey, kalau tak ada kita sambung subtopik 9.6. Gizi seimbang. Okey, gizi seimbang. Dalam ni awak akan diperkenalkanlah dengan nilai makanan, nilai tenaga. Okey, yang kita kira berapakah nilai tenaga yang ada pada satu-satu makanan tu. Okey, sebelum tu kita refresh sikit apa yang korang dah belajar masa tingkatan 2 sains, iaitu 1 kalori bersamaan dengan 42 joule dan 1 kilojoule adalah 1000 joule. Ini kJ, J, kJ inilah bendanya. So kilojoule ni adalah kJ. Kebanyakan makanan kebanyakan
maklumat makanan yang ada pada maklumat nutrien yang ada pada apa plastik makanan adalah dalam unit kg lah, kilojoule lah. Jarang cikgu macam tak pernah jumpa lagi orang tulis dalam unit joule. Adalah semuanya dalam unit kilojoule. Jadi ini 4.2 J, G -1, Celsius -1 ni, okay, semua ni sebenarnya muatan haba tentu air ni ada kaitan dengan subjek fizik korang. Maksudnya berapa banyak haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu satu-satu air ni, berapakah banyak haba yang diperlukan oleh satu-satu benda, satu cecair untuk naik suhu daripada 1 Celsius ke 1 Celsius yang seterusnya. Okay, ini adalah ada kaitan dengan fizik sebenarnya. Okay, tapi untuk bio kita belajar secara sajalah. Okay, jadi apakah gizi seimbang? Gizi seimbang adalah merujuk kepada gizi yang mengandungi semua 7 kelas makanan pada kadar yang betul dan kuantiti yang seimbang mengikut keperluan individu. Bermaksud gizi seimbang untuk cikgu mungkin tak sama dengan nilai gizi seimbang untuk korang. Sebab cikgu lain dah, keperluan cikgu lain, tak sama dah untuk dengan you all. Nah, you all punya gizi seimbang tak semestinya sama antara jantina. Gizi seimbang pelajar lelaki mungkin tak sama dengan gizi seimbang pelajar perempuan. Faham jadi dia pada kadar yang betul dan kuantiti yang seimbang tapi mengikut keperluan individu. So gizi seimbang untuk seorang pesakit kencing manis tak mungkin samalah dengan gizi seimbang seorang pesakit darah tinggi. Tak sama. Dia berbeza lah. Okay, jadi itulah yang dimaksudkan dengan gizi seimbang. Dia ada semua kandungan 7 kelas makanan. Okay. Dan dia mengikut keperluan seseorang. Okay, itu dia punya maksud. Jadi hari ni kita nak perkenalkan dengan awak perkataan nilai tenaga, konsepnya. Okay, nilai tenaga adalah jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dioksidakan dengan lengkap. Maksudnya berapa banyak tenaga yang dilepaskan apabila 1 gram makanan ni dioksidakan. Maksudnya selesailah kita macam kita belajar dalam kalau dalam eksperimen ni kita bakar dan berapa tenaga yang dibebaskan tu akan naikkan suhu air yang kita dah letak. Itu adalah nilainya lah. Jadi nilai tenaga dalam makanan boleh diukur dalam bentuk tenaga haba iaitu kilojoule per gram, kj ni gram -1 ni. Unit lain bagi tenaga haba ialah kalori. So kilojoule ni dengan kalori ni sama je lah. 1 kalori atau 4.2 joule ditakdirkan sebagai kuantiti tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan 1 gram air sebanyak 1 darjah Celsius pada tekanan 1 atmosfera. Maksudnya pada keadaan atmosfera sekarang ni lah. Okay, bukannya kita buat eksperimen ni di atas gunung Kinabalu ke, atas gunung Everest ke, tidak. Okay. Nilai tenaga makanan KJ-1 ni adalah jisim air, darat 4.2 joule, darat peningkatan suhu air yang dapat per sampel makanan per gram dalam unit gram darat 1000. So unit-unit ni adalah saling berkaitan dengan ke atas ni lah. Okay. So nanti ni jisim air gram ni akan potong sama dengan sisa makanan. Adli. Kemudian itulah. Okey, inilah eksperimennya. Okey, dalam eksperimen sepatutnya apa yang berlaku adalah kita bawa beberapa sampel makanan lah. Selalunya cikgu akan minta anak murid bawa kacang. Kemudian akan ada sampel-sampel makanan lain seperti roti, donat ke, macam itulah. Okay, makanan yang boleh dibakar. Sayur, buah kita tak ambil. Buah kalau boleh pun mungkin buah pisang yang ada karbohidrat. Okay, jadi apa yang kita buat adalah di makmal, kita letakkan jarum ni dan kita lekatkan makanan, sampel makanan yang kita nak bakar tu. Okay, kita bakar dan kita pastikan ada satu jarak lah antara sampel makanan ni dengan tabung didih ni. So tabung didih ni kita letak air
Okey, kita sukat berapa air dia. Kita letak termometer dan kita tutup dengan kapas supaya haba yang ada pada tabung didih ni tidak terkeluar lah. Kalau terkeluar dia akan jadi ralat. Dia akan jadi ralat kerana kita tak akan dapat nilai tenaga yang betul. Berapakah kenaikan suhu yang betul. Okey, kemudian kita bakar. Selepas kita bakar ni, kita biar semua makanan ni dibakar dengan sempurna. Dah habis bakar, kita terus baca bacaan suhu. Pertama sekali kita ambil bacaan suhu sebelum kita bakar sampel makanan. Kali kedua kita ambil bacaan suhu selepas sampel makanan selesai dibakar. Okey, kemudian kita boleh buat kiraan. Kemudian air suling yang digunakan adalah 20 ml. Kita tetapkanlah. Okey, kita tetapkan berapa So jisim air 20 ml tadi. Okey. Kali 4.2 joule gram Celsius. Okay, ini memang dah ada daripada rumus. Dan berapakah peningkatan suhu air? Maksudnya suhu air tolak suhu awal. Kemudian kita bahagikan jisil sampel makanan, contohnya kacang kita tu adalah 6 gram. Kemudian kita kali dengan 1000. So daripada eksperimen ni kita bakar beberapa jenis sampel makanan, kita dapat bandingkanlah. Kita dapat tentukan siapa yang mempunyai nilai yang tinggi ni daripada formula darab ni, maka dia lah mempunyai nilai tenaga makanan yang tinggi. So ini adalah satu eksperimen yang menarik. Tapi masalahnya kita tak buat kat rumah sebab kita tak ada termometer makmal. Okay. Itu adalah satu eksperimen untuk mencari nilai tenaga. Satu lagi eksperimen adalah untuk mengkaji kandungan vitamin C. Jadi vitamin C ni ada kat mana? Paling banyak senang dapat dalam jus buah dan sayur. Okey. Jadi kandungan dia adalah berbezalah. Okey. Bila kandungan berbeza, maka kita boleh uji. Kita boleh tentukan apakah kandungan yang sayur atau buah mana yang ada kandungan vitamin C paling tinggi. Kucing sih kucing. Okey. Janganlah. Okey, apa kita buat adalah kita ambil sampel makanan, kita hancurkan, kemudian kita perah guna kain kasar dan kita dapatkan dia punya jus. Okey, kemudian kita masukkan dalam satu tube spesimen dan kita ambil asid askorbik. Kita ambil kita titiskan dalam larutan DCPIP dalam tube spesimen. So kita tekan kita punya jus ni perlahan-lahan ke dalam larutan DCPIP sambil kita goncang dia, bukan goncang yang kasar lah, goyang sampailah larutan DCPIP ni pudar warna dia jadi decolorize, dia jadi transparent. Okey. Kemudian kita sukat berapa banyak jus yang kita dah guna untuk melarutkan larutan DCPIP ni. Okay, dari situ kita boleh kira lah. Okay, sebelum tu kita kena buat dulu untuk larutan asid askorbik. Larutan asid askorbik 0.1% ni dia akan jadi eksperimen kawalan. Dia akan jadi eksperimen kawalan untuk kita cek betul ke tidak kita punya larutan asid askorbik 0.1% ni mengandungi 0.1 vitamin C. Maksudnya betul ke pada kepekatan ni dia boleh lunturkan DCPIP pada isi paduan tertentu. Okey. Kemudian ni lah yang cikgu kata ni, eksperimen ni sangat catchy sebab dia bergantung. Kalau kita gunakan sampel daripada jus, contoh jus Twister. Korang tahu tak? Twister tu. Untuk air Twister yang jus oren tu. Yang tu kalau kita buat eksperimen ni, eksperimen DCPIP ni, kita akan dapati dia tu adalah mengandungi banyak vitamin C berbanding dengan buah oren atau buah limau yang kita perah. Kemudian adakah ini menunjukkan kita lebih bagus minum Twister? Macam tu. Sebab dia banyak vitamin C kan.
Adakah ini menunjukkan bahawa kita kena minum banyak twister sebab kita nak banyak kandungan vitamin C? Semua orang maklum vitamin C ni dia adalah penting untuk boost dia boost. Dia menyebabkan sel-sel badan kita ni aktif dan dia boost kita punya immunity. Okay. Jadi daripada eksperimen ni kita akan dapati kalau kita guna sampel jus twister ni, kita akan dapati jus twister ni memang kandungan vitamin C dia tinggi lah. Tinggi berbanding dengan kita punya jus daripada buah original, buah yang segar. Tapi adakah bermaksud kita kena minum air twister? Jadi sebenarnya tidaklah. Twister tu memang dia banyak vitamin C sebab dia telah ditambah dengan vitamin C sintetik lah. Okay, telah ditambah dengan asid ascorbic yang banyak dalam dia supaya dia mengandungi vitamin C yang tinggi. Tambahan pula air jus yang vitamin C yang diorang claim tinggi vitamin C ni, air tu sedap, perasan tak? Dia tak asam. Jadi telah ditambah dengan kandungan gula yang tinggi lah. Tidak lupa juga pengawet pewarna. Jadi untuk jus-jus yang berada di pasaran secara komersial ni, walaupun kita uji dia ada banyak vitamin C, tapi tak bermaksud dia tu sesuai diambil. Faham kan apa yang cikgu nak sampaikan ni? Secara sainsnya dia memang banyak vitamin C. Kalau kita guna eksperimen DCPIP ni untuk test kandungan C memang banyak. Tapi adakah dia tu perlu ataupun adakah dia tu bagus untuk pengambilan setiap hari? Tidak. Walaupun dia banyak vitamin C, dia banyak vitamin C kerana dia telah ditambah dengan asid. Asid tu masam. Jadi dia meningkatkan kandungan vitamin C dalam jus-jus buah yang komersial. Okay, faham Jadi kan cikgu pernah buat eksperimen ni dengan anak murid sekolah lama. Kita uji nenas. Kita ada nenas, limau, sangkis dan kita ada jambu batu. Amazingly, surprisingly, kandungan paling tinggi vitamin C adalah daripada jambu batu. So memang eksperimen ni pun best juga. Nanti kalau ada peluang kita bersemuka, kita buatlah, kita bawa sampel-sampel buah yang kita nak uji. Betul ke banyak vitamin C? Kita boleh buat. Sebab eksperimen ni mudah, kita boleh buat serentak. Kita boleh buat 5 atau 6 sampel makanan serentak. Tak ada masalah bahan ni memang banyak punya makmal Okey. Jadi okey. Kemudian cikgu biarkan isu ni lah. Okey. Cuma cikgu dah bagi tahu sikit lah macam mana cara dia. Nanti cikgu copy paste link YouTube yang menunjukkan eksperimen nilai tenaga dan DCPIP ni Okey. Satu lagi yang kita perlu tahu tentang gizi ni adalah kandungan vitamin-vitamin ni, terutamanya vitamin C lah, dia adalah boleh merosot, kandungannya boleh merosot kerana perubahan suhu. Okey, oleh itu buah-buahan atau sayur-sayuran perlu disimpan pada julat suhu yang sesuai. Kenapa? Supaya kita nak pelihara kandungan vitamin C dalam dia. Okey, ini juga adalah satu eksperimen, kita nak kaji kesan suhu terhadap vitamin C dalam jus oren. Okey, jadi kita guna suhu yang berbeza. Okay, kita guna suhu yang berbeza. Kemudian kita ujilah kemudiannya. Tengok suhu yang dicadangkan adalah suhu suhu yang dicadangkan pertama adalah suhu dalam ais. Kedua adalah suhu pada suhu bilik dan ketiga adalah suhu pada air mendidih iaitu 100 darjah Celsius lah. Kita rendam selama 30 minit dan kemudian kita buat balik, kita ulang eksperimen ni seperti eksperimen DCPIP tadi tu. Dan dari situ kita dapat tengoklah vitamin C pada suhu mana yang boleh dikekalkan. Okey So kita hutang 3 eksperimen dalam bab ni. Bukan dalam bab ni, dalam satu topik ni kita hutang 3 eksperimen. Okey, ada soalan tanya? Ada soalan tanya tak tentang vitamin C ni, eksperimen vitamin C dan nilai tenaga ni? Ada soalan tanya tak? Okey, cikgu sama sikit lagi pengubahsuaian diet bagi individu tertentu.
Okey, kita ada satu konsep ataupun satu idea lah, iaitu Pinggan Sihat Malaysia, suku-suku separuh. Ini adalah satu ideologi yang sangat baik, sangat bagus dan diguna pakai untuk diguna pakai oleh kebanyakan orang yang mahu mengawal berat badan. Okey, ini adalah suku-suku separuh ni, suku portion pinggan adalah karbohidrat, suku portion lagi adalah daripada protein dan separuhnya adalah daripada sumber mineral, vitamin, apa semua itulah sayur dan buah. Okey, jadi idea konsep Pinggan Sihat Malaysia ni adalah kita nak kurangkan pengambilan karbohidrat dan protein. Tapi kita target lebih kepada pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey. Kenapa kita ada idea ni ya? Sebab Malaysia sekarang adalah salah satu negara yang ada ramai pesakit obesiti. Okey, jadi obesiti ni adalah kegendutan. Bukan kegemukan ya. Kegendutan, gendut. Berat badan normal, berat badan gemuk, dia akan masuk fasa gemuk. Daripada fasa gemuk tu dia akan masuk fasa gendut. Gendut ni adalah obesiti lah. Dan obesiti sekarang dikira sebagai penyakit. Jadi obesiti ni dia akan merangsang kepada pelbagai lagi penyakit-penyakit lain. Macam mana darah tinggi, hypertension, darah tinggi, dan termasuklah kardiovaskular, berkaitan dengan jantung. Okey. Jadi punca obesiti adalah disebabkan oleh penyimpanan lemak berlebihan akibat ketidakseimbangan pengambilan makanan dan penggunaan tenaga. Okey. Contoh cikgu. Cikgu ni gizi seimbang cikgu tak sama dengan gizi seimbang seorang nelayan. Tak sama Walaupun kami ni contoh kami ambil jumlah makanan yang sama. Cikgu ambil 2000 kalori, nelayan juga ambil 2000 kalori. Tapi nelayan bila dia buat kerja di laut, dia menggunakan tenaga dia sepenuhnya. Jadi mungkin dia menggunakan habis 1900 kalori dia habis guna. Tapi untuk cikgu yang hanya duduk di meja macam ni mengajar guna laptop semua yang tidak melibatkan aktiviti fizikal yang teruk, cikgu mungkin hanya akan guna 500 kalori saja. So cikgu akan ada lebihan lagi 1500 kalori. So kalau dia ni pada asalnya dia adalah glukosa, maka dia akan disimpan, akan ditukarkan menjadi glycogen. Glycogen kalau dah lebih sangat pun, kan? So dia akan tukar menjadi lemak. So lemak-lemak ni akan berterabur lah di seluruh tubuh, di seluruh badan. Jadi akan menjadi kepada punca obesiti. Dan selalunya orang yang obesiti ni dia berpunca daripada tabiat makanan. Maksudnya bukan hari ni dia makan macam tu. Dia mesti dah ikut pola makanan tu lama. So dia dah tabiat lah. Tabiat ni adalah benda yang kita dapat kalau kita buat dalam jangka masa yang lama. Bukannya boleh okey, hari ni saya makan banyak, esok saya tak makan banyak, minggu depan ataupun 6 bulan lagi baru saya makan banyak. Itu bukan satu tabiat lah. Dan itu tidak akan menjurus kepada obesiti. Okey. Jadi obesiti ni disebabkan oleh penyimpanan lemak berlebihan lah. Kenapa jadi lemak berlebihan? Sebab ambil makanan tak sama dengan penggunaan tenaga. Jadi dia akan jadi satu benda yang berlebih dan dia menjadi punca kepada obesiti. Jadi apa kesan obesiti ni? Semua orang maklum, semua orang tahu banyak sangat kesan obesiti. Okey, jadi dia menyebabkan pelbagai penyakit lah. Yang paling glamour adalah kencing manis, darah tinggi dan jantung. Dan kalau penyakit menyebabkan jantung pula, menyebabkan kardiovaskular, adalah antaranya adalah aterosklerosis. Aterosklerosis ni ada dia punya saluran darah yang bawa ke jantung atau keluar dari jantung tu tersumbat dan hypertension, berkurang darah tinggi lah. Okey. Kalau serangan jantung atau stroke. Stroke ni adalah bila salur darah tersumbat, okey, dan dia di otak lah. Okey, kalau ada salur darah tersumbat, darah tak boleh cross, so oksigen tak akan sampai, akan menyebabkan stroke. Okey. Ni apa ni? Pakan makanan. Okey, ni ada
Setiap hospital ada jawatan pakar pemakanan tau. Diorang ni yang akan menilai, akan menasihati cook, tukang masak di hospital untuk sediakan makanan. Jadi kita janganlah bising kan kalau kita masuk hospital kan, kita punya makanan macam tak sedap semua. Itu semua telah dikaji. Semua telah dikaji, telah dinasihati oleh pakar pemakanan. Awak jangan terkejut lah. Itu perkara biasa. Ladies out there, perempuan, kita lepas ni, awak lepas ni nak kahwin, nak beranak kan, awak tengok makanan awak akan dapat semasa bersalin. Okey, jadi pengubahsuaian diet ni mengikut individu. Okey, jadi kalau pesakit kanser, dia kena ubahlah diet dia. Dia tak boleh makan gula banyak sebab gula ni adalah salah satu sumber makanan kepada sel-sel . Kemudian untuk pesakit kecil manis kena kurangkan gula juga, pesakit darah tinggi kena kurangkan garam. Okey, jadi itu adalah mengikut keperluan individu. Okey. Ada soalan tanya? Sebelum kita masuk yang last ni. Soalan tanya? Okey, kalau tak ada kita masuk last topik last. 9.7 iaitu berkaitan dengan isu kesihatan berkaitan sistem pencernaan dan tabiat pemakanan. Okey. Pengubahsuaian organ pencernaan. Okey, untuk orang yang terlalu gemuk, terlalu gendut, dia dah diet. Hari ni Selasa. Okey, untuk Angah, adik Kak Jalan lah. Okey, untuk orang yang terlalu gemuk, dia dah cuba diet, dia dah cuba macam-macam cara lah, dia dah exercise, tapi tak berjaya. Mungkin ada masalah dengan jantung ke, ada pelbagai perkara lah yang menyebabkan diet dia tu tak berjaya. Jadi ada satu prosedur, ada satu prosedur perubatan yang kita panggil sebagai pintasan Gaster. Orang yang obesiti ni, pertama sekali kita akan suggest dia supaya dia kawal diet. Kemudian kita akan kawal dia supaya bersenam lah. Bersenam pada kadar yang sesuai dengan dia. Janganlah awak suruh orang yang gendut buat larian pula. Tak sesuai kan? So kita berkadaran lah. Kemudian kalau dia dah cuba, dan pada masa yang sama tak ada kesan lah. Tak ada efek ataupun kesihatan dia jadi semakin teruk. Maksudnya dia mungkin dapat asma ke kan. Jadi ada satu lagi prosedur yang dicadangkan oleh doktor pakar, iaitu pintasan Gaster. Jadi pintasan Gaster ni target dia adalah nak kecilkan perut. Kita nak kecilkan perut. Makan elok mungkin faham. Okey. Jadi doktor pakar akan cadangkan prosedur pembedahan, iaitu pintasan Gaster, boleh rujuk Rajah 9.9 lah. Kita potong, bukan kita lah, doktor pakar potong di bahagian sini, dan mengecilkan kantung gastrik ni. Pintasan Gaster melibatkan pengecilan saiz perut menggunakan pelbagai kaedah pembedahan. Dan antara kesan sampingan jangka pendek ialah reflux acid, maksudnya asid dia yang banyak tu, asid untuk orang yang gemuk ni, asid dia mungkin banyak lah sebab telah dirangsang untuk memproses banyak makanan kan, telah dirangsang untuk mencernahkan banyak makanan. Jadi asid gastrik dia banyak. Jadi kalau awak tengok gambar Raja ni, doktor pakar akan potong perut di sini dan dia akan tarik jejunum ni sambung terus dengan kantung gastrik yang dah dia sambung terus dengan kantung gastrik. So bahagian perut ni telah dipintas. Jadi kan apa yang berlaku adalah jus gastrik yang dah memang sedia ada dekat sini, dia mungkin bukan mungkin lagi, dia akan masuk, dia akan bertembung di sini. Jadi mungkin akan ada reflux acid.
dia akan asid tu akan naik ke atas mual. Ada satu lagi dalam petai belakang. Satu lagi dalam petai belakang. Ada satu lagi dalam petai belakang. Mana? Carilah. Muntah, esophagus mengembang. Okey. Tidak boleh makan beberapa jenis makanan dan ada risiko jangkitan. Ni risiko jangkitan ni ada pada setiap jenis pembedahan lah. Okey. Jadi ini adalah kesan-kesan sampingan jangka pendek dia lah. Okey, tapi selain daripada kesan sampingan jangka pendek, ada juga kesan sampingan jangka panjang, termasuklah pening-pening. Awak bayangkan awak dah biasa makan 3 pinggan sehari, tapi selepas awak lakukan pitasan gester, perut awak hanya boleh terima separuh pinggan saja nasi. So, awak akan rasa macamlah akan rasa pening, betul aras gula darah akan jadi rendah. Sebab ialah orang tu dah biasa supply 3 pinggan punya gula dalam badan. Tiba-tiba supply separuh je. Separuh daripada 3 pinggan. Jadi risiko arah gula darah rendah ni memang akan terjadi. Okey, malnutrisi. Okey, malnutrisi maksudnya badan dia mungkin tak terima semua jenis nutrien yang perlu. Ialah dia dah cut makanan kan. Dia kalau sebelum ni dia boleh makan banyak, sekarang tiba-tiba makan sikit, mungkin akan ada kebarangkalian dia tidak mengambil nutrisi makanan yang lengkap. So dia akan ada kesan sampingan malnutrisi. Asam perut adalah kerana jus gastrik tadi tu, jus yang mencernakan makanan tu tak dapat cerna makanan. So apa yang jadi? Dia akan cernakan lapisan dalam perut. So akan dapat asam perut lah. Dan last sekali adalah masalah penyatinjaan. Okey, susah nak buang air besar ataupun ialah dia telah dibiasakan badan saluran pencernaan dia telah dibiasakan dengan kuantiti yang banyak. So tiba-tiba cut akan ada sedikit masalah lah. Dan ini adalah kesan sampingan jangka panjang. Tapi efek dia yang serta-merta adalah orang tu akan jadi kurus. Bukan kata kurus yang tidak sihat, kurus yang sihat lah. Cumanya dia akan sentiasa dapat kesan sampingan ni lah. Lama-kelamaan kalau dia sendiri adalah orang yang bersedia untuk berubah, orang yang telah bersedia secara mental dan fizikal untuk kurus, cikgu yakin semua kesan-kesan jalan sampingan ni boleh dikawal. Atas individu tu sendiri, dia nak buat macam mana. Okay. Kemudian isu-isu kesihatan berkaitan penyatinjaan adalah macam tadi itulah sembelit semua tu. Jadi yang perlu dalam proses penyatinjaan yang baik adalah serat. Jadi ambillah diet yang banyak kandungan serat, iaitu boleh dapat daripada buah dan sayur. Okey, jadi dapat elakkan masalah sembelit, dapat mengurangkan risiko dapat kanser kolon ataupun kanser usus besar, kanser rektum, tu kanser di bahagian hujung pungguk kita punya saluran pencernaan tu, dan hemoroid. Hemoroid ni itulah macam buasir tu. Okey, hemo ni adalah daripada darah. Jadi dia buang air besar dengan buasir tu, darah keluar. Najis keluar, darah pun keluar sebab dah cedera. Okey, sebab dia punya usus besar cedera. Jadi kenapa nak makan serat banyak? Sebab serat perlu untuk merangsang peristalsis, menyerap dan menyingkirkan bahan toksik, mengawal atur penyerapan glukosa terutamanya bagi pesakit diabetes mellitus, pesakit kencing manis, dan meningkatkan populasi bakteri yang berfaedah dalam usus besar. So inilah 4 fungsi serat lah. Okey, kemudian pengambilan air yang banyak dapat memastikan tinja sentiasa lembut dan mudah bergerak sepanjang usus besar untuk membantu proses penyatinjaan. Betul. Tapi bila dah sampai tahap sembelit, awak ambil lagi air yang sangat banyak, tu je kata tu, dia boleh mendorong ke arah penghasilan tinja yang lebih kering. Tapi apa-apa pun ini semua adalah bergantung kepada individu tu sendirilah. Sebab kita ni unik Walaupun kita ni datang daripada keluarga yang sama, tapi kadang-kadang kita punya keadaan tak sama dengan adik-beradik kita yang lain. So we are so unique in our different way. Kita pada keadaan kita sendirilah. Jadi depend.
whatever it is, walau macam mana pun, serat ni, fungsi serat dalam penjatinjaan ni memang tiada siapa yang boleh nafikan. So untuk lelaki pelajar lelaki ataupun lelaki dewasa, memang ramai lelaki tak suka makan sayur dan buah lah. Jadi perkara ni perlu dibiasakan sikit demi sikit. At least kalau awak tak makan sayur pun awak makan buah. Sebab buah ni banyak serat. Okey. Isu-isu yang berkaitan antara tabiat makanan, pertama adalah gastrik. Gastrik adalah keradangan dan kakisan lapisan perut oleh jus gester apabila tiada makanan dalam perut. Okey, awak tahan makan, tak nak makan, padahal mata dah nampak nasi ayam. Mata dah nampak nasi ayam depan mata, dah bagi isyarat pada otak dah beri rangsangan kepada jus gester dah mula dikeluarkan. Tapi awak tiba-tiba awak tak makan. Udah, Angah, masuk tangan adik tak? Jadi awak menyebabkan jus gastrik yang bersifat asid ni, bersifat asid 2.0 ni mengakis dinding perut. Jadi punca gastrik termasuklah makan pada masa yang tidak tentu dan kuantiti yang berbeza-beza serta pengambilan alkohol atau ubat penahan sakit yang berlebihan. Okey, yang ni pun betul juga. Alkohol dan ubat penahan sakit, ubat tahan sakit yang berlebihan boleh mengakis kita punya dinding perut. Okey. Saya cikgu pernah dapat gastrik yang teruk lah. Masa first praktikal kat Johor, masa first posting kat Johor kan, kita ni cikgu muda, jadi banyak tugas kita dapat lah. Jadi kan I just don't manage my meal time dengan betul ikut suka hati. Bila rasa nak makan, bila rasa tak nak makan. Sebab masa tu kurus lagi. So kita rasa we are so energetic. As long as we drink enough water, we feel so energetic lah. Jadi kan, bila dapat peluang bila makan tu, jangan pula bujang kan, memang malah masak kan. Bila dapat peluang makan tu, cikgu akan makan dengan kuantiti yang sangat banyak. Itu kita akan tahan. Kita akan tahan sebab kita rasa, just now I dah ambil makanan dengan banyak, so perut dia tahan. Rupanya amalan tu, tabiat tu menyebabkan cikgu dapat gastrik, dan bila kita buat skop melalui mulut tu, dah ada tanda-tanda nak dapat ulcer perut. So dah ada keradangan lah. And I still remember that time, I bring all the exam test, exam paper. Masa tu lepas exam, cikgu bawa semua kertas exam masuk ward. Tanda sebab kena tahan kan. Okay. So itu adalah gastritis yang sebenarnya boleh dikawal, tapi kalau ada tabiat makanan yang tidak baik, it happen. Okay, kemudian anorexia nervosa. Anorexia nervosa ni selalunya adalah dikaitkan dengan pelajar pada remaja perempuan. Okay. Dia tak nak gemuk. Jadi apa yang berlaku adalah dia elak untuk makan. Macam gastrik tadi, dia makan juga. Cumanya dia makan kuantiti banyak sekali, lepas tu dia terus tak makan. Untuk anorexia nervosa ni, dia tak nak makan langsung. Okey, jadi orang yang mengalami anorexia nervosa ni dikatakan mempunyai masalah psikologi lah. Sebab dia rasa dia gemuk, padahal tak ada apa-apa pun, dia kurus je. Tapi dia rasa dia gemuk. So bila dia tak makan, dia confirm lah dia mengalami kekurangan nutrien. Jadi semua fungsi dalam badan dia akan terjejas. Kemudian bulimia nervosa. Bulimia nervosa ni lebih kurang macam anorexia, tapi beza sikit. Bezanya adalah dia ni teringin nak makan. Dia makan, lepas tu dia muntahkan. Ataupun dia ambil ubat laxatif ni, ubat cirit-birit lah. Kenapa? Sebab dia teringin nak makan, dia makan. Lepas dia makan, dia rasa bersalah. Aku ni makan-makan, aku kan nak kurus. So dia jolok mulut dia untuk muntah, ataupun dia ambil ubat cirit. Jadi dia cirit-birit lah. Bila dia cirit-birit, tak adalah makanan yang tersimpan dalam, ataupun tak adalah nutrien yang akan diserap dalam badan dia. Jadi apa yang berlaku adalah penyahidratan, sebab dia muntah. Bila dia muntah, dia mengeluarkan cecair dari badan. Dia masalah nutrisi dan seterusnya, mengidap penyakit kardiovaskular jantung ataupun kerosakan ginjal.
Sebab yelah dia dah makan dan dia muntah dan dia makan ubat cerit birit so akan efek dia punya buah pinggang. Dan last sekali adalah dismorphia otot. Okey, dismorphia otot ni adalah individu yang merasakan diri dia bersaiz kecil dan tidak cukup pertumbuhan. Jadi dia akan mengamalkan angkat berat, menjalani latihan lasak dan senam secara berlebihan. Kadang-kadang mereka mengambil steroid atau suplemen pembina otot dan isu ini dikenali sebagai dismorphia otot. Dia nak buat six pack. Okey, dia nak buat six pack. Jadi dia kena buat exercise lah. Okey, dan untuk membantu dia punya otot ni terbina dengan cantik, kadang-kadang dia orang ambil steroid atau suplemen. Jadi ini juga adalah satu keadaan, ini juga adalah satu isu kesihatan dan kita panggil dia sebagai dismorphia otot. Okey, panjang ni kelas kita hari ni. Okey, ada soalan tanya? Dah sejam dah. Tiada cikgu. Okey, tak ada. Sekejap cikgu off dulu record. Okey. Stop.